Jumlah perdagangan meningkat 13.5% daripada RM2,267.5 juta pada bulan September 2021 kepada RM2,572.8 juta pada bulan September 2022 disumbangkan oleh kenaikan kedua-dua nilai ekspor dan import antara tempoh tersebut. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES Kementerian Kewangan dan Ekonomi dalam siaran medianya memaklumkan berbanding bulan Ogos 2022, jumlah perdagangan menurun 7.2% disebabkan oleh penurunan jumlah ekspor dan import terutamanya bahan api galian. Jumlah ekspor meningkat 22.6% kepada RM1,612.2 juta pada bulan September 2022. Ini terutamanya disebabkan oleh peningkatan ekspor bahan api galian dalam tempoh yang sama. Peningkatan ekspor bahan api galian didorong oleh peningkatan nilai ekspor minyak mentah, gas asli cecair LNG dan produk petroleum. Peningkatan ekspor minyak mentah terutamanya disebabkan oleh peningkatan harga purata pada bulan September 2022. Manakala peningkatan ekspor gas asli cecair disebabkan oleh kenaikan jumlah isi padu dan harga ekspor. Bagi ekspor produk petroleum telah mencatatkan peningkatan dengan komoditi utama adalah bahan api diesel otomotif. Dari segi komoditi ekspor, bahan api galian merupakan penyumbang utama kepada ekspor negara Brunei Darussalam iaitu 85.1%, diikuti dengan bahan kimia dan jentera dan kelengkapan pengangkutan. Pasaran ekspor utama pada bulan September 2022 adalah Australia dengan 22.2%, diikuti oleh Jepun dan Singapura. Komoditi ekspor terbesar ke negara Australia, Jepun dan Singapura adalah bahan api galian. Jumlah nilai import meningkat kepada RM960.6 juta pada bulan September 2022, terutamanya disebabkan oleh peningkatan import bahan api galian sebagai input pengeluaran bagi industri petrokimia hiliran. 5 komoditi import utama pada bulan ini adalah bahan api galian dengan 69%, diikuti oleh jentera dan kelengkapan pengangkutan, makanan, barang-barang keluaran kilang dan bahan kimia. Sumbangan terbesar rakan dagangan import adalah dari Malaysia, diikuti oleh Arab Saudi dan Emirah Arab Bersatu dengan komoditi import terbesar adalah bahan api galian. Pengangkutan melalui laut menyumbangkan bahagian tertinggi bagi kedua-dua ekspor dan import. Ini diikuti oleh pengangkutan udara dan melalui darat. Prestasi jualan runcit pada suku tahun ketiga 2022 pula menunjukkan peningkatan tahun ke tahun sebanyak 4.8% dengan anggaran nilai meningkat daripada RM407.4 juta kepada RM427 juta. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES, Kementerian Kewangan dan Ekonomi dalam siaran medianya mengenai indeks jualan runcit dan indeks perkhidmatan makanan dan minuman memaklumkan dari segi volum jualan, pertumbuhan positif juga dicatatkan sebanyak 2.4% tahun ke tahun. Peningkatan jualan runcit didorong terutamanya oleh peningkatan jualan tekstil, pakaian dan kasut, diikuti peningkatan jualan perkakasan, cat dan kaca di kedai. Jualan di stesen minyak termasuk jualan jam tangan dan barang kemas. Peningkatan disebabkan oleh kenaikan permintaan domestik selaras pengurangan langkah-langkah pengawalan berikutan tamatnya fasa awal endemik COVID-19 berbanding suku tahun ketiga tahun sebelumnya. Di samping itu, volum jualan bagi aktiviti-aktiviti runcit juga mencatatkan peningkatan. Bagi perkhidmatan makanan dan minuman pula meningkat 30.1%. Dari segi volum jualan, aktiviti makanan dan minuman mencatatkan pertumbuhan positif sebanyak 26% tahun ke tahun. Peningkatan disebabkan oleh pertumbuhan pada hasil jualan restoran, jualan kedai makanan segera, aktiviti perkhidmatan catering dan aktiviti penyajian minuman.
Ketiadaan had kapasiti sejak awal bulan Jun 2022 juga telah menyumbang kepada peningkatan tersebut. Berbanding suku tahun kedua 2022, perkhidmatan makanan dan minuman mencatatkan peningkatan 6.9% pada suku tahun ketiga 2022. Tiada perubahan tarif elektrik bagi pengguna-pengguna yang sudah menukar meter prabayar ke meter pintar melalui projek Sistem Meter Pintar Bergabung USMS. Menurut Jabatan Perkhidmatan Elektrik, jika meter prabayar masih berbaki, baki tersebut akan dipindahkan ke meter pintar dalam tempoh 3 hari selepas penggantian dibuat. Penggantian ke meter pintar adalah percuma kecuali bagi permohonan pemasangan meter baharu. Pihak jabatan ingin menyeru orang ramai untuk memberikan kerjasama kepada pihak DST Network Sendirian Berhad dalam melecinkan lagi pelaksanaan program penukaran meter elektrik kepada meter pintar. Sementara itu, bermula Januari tahun ini, syarikat Berakas Power Company Sendirian Berhad BPC akan memulakan pemasangan meter pintar bagi para pelanggannya. Pelanggan-pelanggan elektrik prabayar syarikat BPC termasuklah ke semua kediaman di Armada Housing di kawasan Tunku dan Rimba dan Jurong Park Housing serta gerai-gerai makan di Jurong Park Food Court. Pelanggan-pelanggan pasca bayar bagi syarikat BPC termasuklah beban-beban strategik, bangunan-bangunan Kementerian Kerajaan dan hospital di daerah Brunei Muara. Bilang merupakan sebuah jenama fashion tempatan yang diasaskan oleh dua anak tempatan, Awangku Muhammad Zulhelmi bin Pengiran Haji Kamaluddin dan Muhammad Fikri Afif bin Muhammad Daud sejak tahun 2020. Jenama ini mula berada dalam industri fashion apabila kedua-duanya pada awalnya bekerjaya sebagai stylist dan dressing artis-artis tempatan untuk majalah dan juga rancangan televisyen tempatan. Bilang ditubuhkan bagi mengangkat elemen-elemen tradisi dalam bentuk yang moden dan kontemporari. Dengan mengetengahkan padian sebagai inspirasi sutra Thai sebagai fabrik utama bagi koleksi yang dipamerkan untuk melambangkan gabungan budaya negara Brunei Darussalam dan Thailand. Kami ingin tubuhkan bilang itu, kami mahukan bilang itu jenama yang orang membawa ataupun mengangkat elemen-elemen tradisi dan sebagainya, tapi dalam bentuk yang berlainan. So for our very first collection itu memang kami cari apa persamaan di antara Brunei dan juga Thailand sebab koleksi ini memang kerjasama beberapa negara lah. So kami dipilih untuk mewakili Brunei dan persamaan di antara Brunei dan Thailand itu kami ambil contohnya floating market di Thailand, kemudian di Brunei ada padian. Walaupun berdepan dengan pelbagai cabaran dan rintangan dalam industri fashion, namun pengasas bilang ini sentiasa membuat rujukan untuk mencapai kejayaan seiring dengan pereka-pereka fashion tempatan dan membuka ruang untuk mereka yang ingin menceburkan diri dalam bidang tersebut. Jenama ini juga bakal melancarkan koleksi raya dan berhasrat untuk melebarkan sayap di pasaran antarabangsa. Obstacle ni banyaklah sebenarnya tapi antara yang pertama memang kami bukan berasal, we don't have a fashion background. So and we didn't have a fashion education. So fashion education di Brunei is very limited kan tak? So in order for us to make sure that we are able to come up with a brand jenama yang boleh dilihat sama or on par with other brands, we have to make sure that we learn and work hard twice as hard as other people. Lebih daripada sekadar menjual bunga segar dan bunga buatan yang diinspirasikan dari kedua ibu bapa, Dayang Hajah Nurul Akmar binti Haji Muhammad Jaafar, seorang wanita berjaya juga bergiat dalam perniagaan floris sejak 3 tahun lalu. Uniknya, kedai ini juga menjadi one-stop shop
hasil kolaborasi dengan pelbagai pengusaha tempatan. Kami banyak kolaborasi dengan semua small businesses yang lain. So for example macam The Story Shop, Timeless Bloom, Sean Box, Jenny M apa. So kami membawa their respective products untuk kami combine dengan produk kami supaya ianya menjadi satu kelainan dari kedai-kedai bunga yang lain lah. Sudah menjadi adat dalam berniaga, cabaran pasti ada terutama ketika pandemik COVID-19 sehingga kini harga bunga segar dan buatan mengalami kenaikan harga. I know Melayu jarang menceburkan diri bisnes especially bunga ni because risikonya banyak and then supplies bukan dari lokal apa. But alhamdulillah dengan support yang ada dari customers and then our friends juga banyak memberi sokongan dan dokongan juga supaya bisnes ini dapat dimajukan lagi insyaAllah. Terdapat banyak jenis kalender yang digunakan di seluruh dunia seperti kalender Masihi, Hijrah dan lainnya. Kalender juga ada berbentuk cetak atau digital tergantung kepada cita rasa masing-masing. Bagi pengusaha kalender Nur Hamizah Haji Ramli, dia telah berjaya menghasilkan kalender yang mana telah mendapat sambutan orang ramai. Bisnes ni dimulai beberapa bulan yang lalu. Tapi kalau dikirakan, kalau proses menggambar 2 bulan, mendesain lebih kurang sebulan, alhamdulillah kami in the job expect lah. Projek BWN 2023 ni untuk menambat hati orang-orang kita ni. Kalender laris laku berjual dalam masa seminggu lebih lah. Menurut Dayang Nur Hamizah, setengah orang masih memilih menggunakan kalender meskipun adanya pelbagai aplikasi di era teknologi ini bagi mencatat jadual atau kegiatan. Faedahnya sebab di era teknologi ni kan banyak orang sudah menggunakan aplikasi untuk membahagikan dan merancang masa mereka. Tapi ada sesetengah orang yang masih memilih untuk old school. Mungkin kerana mereka merasa selesa dan lebih produktif jika mempunyai planner dan kalender yang ada secara fizikal lah. Bermula dari hobi, Tea Time Crafts kini mula dikenali oleh para penggemar kraft tangan. Bermula pada tahun 2012, Tea Time Crafts perniagaan berasaskan dari rumah menjual pelbagai jenis barangan kraft tangan yang diperbuat daripada tanah liat. Miniatur diperbuat daripada tanah liat polimer berkualiti tinggi dan tanah liat Jepun mampu menghasilkan patung mini dan aksesori. Tea Time Crafts kini mengembangkan pelbagai jenis kraft tangan seperti sulaman dan ukiran. Since I was younger, so slowly as I grown up and I feel like I want to continue with this hobby. And one day, I posted my creation on IG, on Facebook and IG, and people start asking if I do customization. Firstly, I started on my own, like try and error on my own, and sooner and later, I feel like I want to improve myself, so I just go to Singapore and Taiwan to learn more about the clay craft. Tea Time Crafts juga menawarkan bengkel kraft tangan dengan harga sekitar RM20 hingga RM150. Bengkel pada lazimnya dijalankan semasa jualan pop-up atau atas permintaan pelanggan. I do workshop like once in a while or like at least once a month, so that people will get to learn different kind of crafts. So it's not only one craft that I'm teaching. I actually do different type of workshop like clay craft, also like punch needle, crochet, and so on. I hope I would have a physical store of my own, selling my own products, and also like craft supply, having workshop there, have a place for people to chill and having craft workshop over there. Hopefully one day it will come true.
Produk biskut berasaskan ambulong diusahakan oleh Dayang Normah binti Ismail, Ahli Biro Wanita Majlis Perundingan Kampung MPK Batu Apoi, daerah Temburong sejak 10 tahun lalu sehingga kini mendapat sambutan menggalakkan daripada orang ramai. Pada awal penglibatannya dalam perusahaan tersebut, Dayang Normah berulang kali mencuba membuat pelbagai jenis biskut berasaskan ambulong sehingga beliau berjaya menghasilkan 10 jenis rasa biskut ambulong. Bagi menambah kelainan dalam produk biskutnya, Dayang Normah dengan bantuan anak-anak mencuba memasukkan pelbagai perisa. Disebabkan rasanya yang unik, biskut ambulongnya seringkali menerima tempahan bagi majlis-majlis keramaian seperti majlis perkahwinan selain dijual untuk kudapan orang ramai. Mula-mula playbar yang ku buat awal-awal tu tidak pelang banyak. Cuma dalam 2-3 buting saja, trial, percubaan. Okey, masa ni makin naik lah, bertambah ada dalam 10 jenis lah. Yang biasanya biskut ambulong original, Nestum, Komplek, Butterscotch, chocolate chips, banyak lagi lah. Ketika ini, produk biskut ambulong hanya dipasarkan di sekitar daerah Temburong dan daerah Brunei dan Muara. Dayang Normah merancang untuk meluaskan lagi promosi produk biskut ambulongnya ke seluruh negara. Dari Facebook, kadang-kadang dari mulut ke mulut. Ada kami kena bantu daripada ada mostlynya daripada MPK tu, kementerian-kementerian yang alun batah ni kami ada kena bagi kursus anda BIBD SEED. Dari sanalah kami percubaan untuk upgrade lagi yang baru.